Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afizan bin Imran, pelajar kohort kelima program Eksekutif Imam Profesional di THM Batu Pahat. Terima kasih kepada tenaga pengajar yang ingin pensyarah iaitu Ustazah Dr. Nur Zainatul Nadra binti Zainul serta Ustaz Ahmad Syahmi bin Ahmad Sabri kerana telah membimbing saya dalam subjek pengantar tafsir. Dalam video ini, saya akan kongsikan tentang sebuah kitab tafsir yang menggunakan kaedah ijtihad oleh mufassir atau lebih difahami dengan tafsir Birdai. Kitab tafsir yang saya maksudkan adalah kitab tafsir Al-Jalalain. Kitab tafsir Al-Jalalain artinya tafsir dua jalan, atau nama lainnya ialah tafsir Al-Quran Al-Azim, adalah sebuah kitab yang dikarang oleh dua orang yang bergelar Jalaluddin kerana kemuliaan mereka memelihara agama yang pada awalnya disusun oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali pada tahun 864 Hijriah dan kemudian disambung atau dilanjutkan tafsirnya oleh muridnya iaitu Imam Jalaluddin Al-Suyuti pada tahun 911 Hijriah. Kitab tafsir ini umumnya dianggap sebagai kitab tafsir sunni klasik yang banyak dijadikan rujukan kerana ianya mudah difahami. Imam Jalaluddin Al-Mahali memulakan penulisan tafsir bermula daripada surah Al-Kahfi sehinggalah ke surah terakhir iaitu suratul Nas, dan kemudiannya beliau menafsirkan surah Al-Fatihah sehingga selesai sebelum beliau wafat. Ini bermakna beliau sempat menyempurnakan tafsiran surah Al-Fatihah sebelum kewafatannya. Kemudian muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti mengambil tanggungjawab menyambung tafsiran kitab tersebut bermula daripada surah Al-Baqarah sehinggalah surah Al-Isra, yang kemudiannya meletakkan tafsir Al-Fatihah dari gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahali pada bahagian akhir urutan surah. Imam Jalaluddin Al-Mahali atau nama sebenarnya Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Mahali Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Mesir pada tahun 791 Hijriah. Mufassir ini mempunyai kemahiran dan cemerlang dalam bidang ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu usul, ilmu nahwu dan sebagainya. Antara guru-guru beliau adalah Al-Bar Mahmud Al-Bukhari, Al-Burhan Al-Baijuri, Al-Samsu Al-Basati, Al-Ala Al-Bukhari dan lain-lain lagi. Dalam bidang penulisan juga banyak karya beliau yang sangat bermutu kerana karya beliau sangat mudah difahami, bernas serta tidak membosankan. Pengarang kedua pula, Imam Jalaluddin As-Suyuti atau nama sebenar beliau adalah Al-Hafiz Jalaluddin Abu Al-Fadil Abdul Rahman Ibnu Abu Bakr Ibni Al-Suyuti Asy-Syafi'i. Beliau merupakan anak murid kepada Imam Jalaluddin Al-Mahali, pengarang pertama kitab tafsir Jalalain. Beliau yang lahir di Mesir pada tahun 894 Hijriah sangat cemerlang kerana beliau telah khatam Al-Quran seawal usia 8 tahun dan menghafal banyak matan-matan ilmu serta berguru dengan ulama-ulama yang terkenal. Sepanjang hayat beliau dianggarkan lebih daripada 500 buah karya yang disambut oleh kalangan umat Islam tak kira daripada timur hingga ke barat. Beliau juga merupakan seorang paling alim dalam bidang hadis jika dibandingkan ulama-ulama yang sezaman dengannya. Kemudian pada usianya 40 tahun, beliau mengambil keputusan untuk mengasingkan diri daripada kesibukan dunia dan ingin menumpukan ibadahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pengetahuan, kitab tafsir Jalalain ini dikarang beliau ketika umurnya 21 tahun dan hanya mengambil masa selama 40 hari sahaja untuk menyelesaikannya. Walaupun penulisan tafsir ini dilakukan oleh dua orang, tetapi metode penafsiran yang digunakan tafsir Jalalain adalah metode ijmali, iaitu umum. Metode ijmali memiliki ciri yang sederhana dalam menafsirkan ayat yang dilakukan secara berturutan dari satu ayat ke ayat lainnya dan dari surah ke surah berikutnya secara berturutan. Dari sifat kesederhanaan penafsiran, dengan menggunakan metode ini mudah difahami oleh setiap orang dari semua kalangan. Asbabun nuzul juga terkadang diletakkan dalam tafsir Al-Jalalain untuk memahami konteks atau latar belakang turunnya suatu ayat. Di sisi lain, hadis Nabi dan pendapat sebahagian ulama salaf juga menjadi rujukan untuk memperkuat penafsiran kedua pengarang tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh As-Suyuti bahawa beliau menafsirkan dengan metode yang dipakai oleh Al-Mahali, iaitu dengan qaul yang kuat, lafaz yang diperlukan saja dan padat serta meninggalkan ungkapan-ungkapan yang terlalu panjang dan tidak perlu. Seterusnya adalah contoh-contoh tafsiran di dalam kitab tafsir Al-Jalalain. Dalam surah An-Nas ayat ke-6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal jinnati wan nas. dari jin dan manusia.
Sebutan ayat ini menjelaskan pengertian syaitan yang menggoda itu ialah terdiri daripada jenis jin dan manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, iaitu melalui firman Allah surah Al-An'am Ayat 112. iaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Atau sebutan minal jinnati menjadi bayan dari sebutan al-waswasil khannas, sedangkan sebutan an-nas diifatkan kepada sebutan al-waswas. Tetapi pada garis dasarnya telah mencakupi kejahatan yang dilakukan oleh Lubaid dan anak-anak perempuannya yang disebutkan tadi. Pendapat pertama yang mengatakan bahawa di antara yang menggoda hati manusia adalah manusia di samping syaitan. Pendapat tersebut disanggah dengan suatu kenyataan bahawa yang dapat menggoda hati manusia hanyalah bangsa jin atau syaitan sahaja. Sanggahan ini dapat dibantah pula bahawasanya manusia pun dapat pula menggoda manusia lainnya, iaitu dengan cara sesuai dengan keadaan dan kondisi mereka sebagai manusia. Godaan tersebut melalui zahir, kemudian merasuk ke dalam hati dan menjadi mantap di dalamnya, iaitu melalui cara yang dapat menjurus ke arah itu. Akhirnya hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Jadi pada ayat ini dapat kita lihat adanya asbab nuzul, ada tafsir dengan ayat lain, serta ada tafsiran dari sudut bahasa Arab itu sendiri. Kesimpulan yang kita dapat di sini adalah tafsir Al-Jalalain adalah hasil kerjasama hebat antara Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Kedua-dua ulama ini bergabung tenaga untuk menyusun tafsir yang memberikan pemahaman mendalam terhadap Al-Quran. Itulah beberapa isi penting dalam rumusan tafsir Al-Jalalain. Untuk pemahaman yang lebih mendalam, disarankan untuk merujuk terus kepada teks tafsir ini. Semoga dapat sedikit ilmu daripada video ini. Jika ada tersalah kata dalam bicara, saya mohon ampun dan maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya sudahi perkongsian saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.